Hello, Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channelku yang mana tidak mengenali aku adalah Amin. So guys, hari ni aku nak react satu bukan. Hari ni aku nak buat ATG Info. Aku nak merungkai lagi kisah-kisah yang best. Okey, jom. Mustafa Kemal Atatürk. Siapa tu Mustafa Kemal? Jom. Okey, mungkin remaja zaman sekarang ramai yang tidak mengenali siapa itu beliau. Namun, bagi mereka yang mengikuti perkembangan pemerintahan Islam satu ketika dahulu, pasti pernah dengar nama ini yang pernah menjadi bualan hangat satu ketika dahulu di minda kita guys. Oleh kerana cerita pasal Mustafa Kemal ni menarik sebab nama beliau sama dengan pelakon di Malaysia guys, tetapi orangnya lain. Dan nama beliau telah tertulis di dalam hadis, beberapa hadis, aku tak pasti antara hadis atau buku-buku Islam yang mengatakan Allah tidak menerima beliau di muka bumi ini guys. Okey, beliau adalah merupakan presiden pertama di Turki. Okey, dalam sejarah beliau dianggap sebagai bapa permodenan di Turki satu ketika dahulu, yang nama dia sangat dibanggakan dan diberi gelaran Atatürk. Apa maksud Atatürk tu? Maksud Atatürk tu adalah bapa orang Turki. Yalah, sebab dia duduk Turki kan. Lagi satu, dia merupakan pembawa sekularisme di Turki. Apa tu sekular? Apa boleh Google. Okey, sekular ni dia kira macam mengubah sesuatu undang-undang lah kepada yang lebih sesat dah macam tu, ataupun pembawa ajaran-ajaran tidak bagus, macam tu lah, lebih kurang lah. Namun nak beritahu ke hampa yang menonton video ni, sebenarnya Mustafa Kemal ni adalah seorang penganut agama Yahudi yang menyamar menjadi seorang Islam untuk menghapus atau menghancurkan Islam itu sendiri secara senyap. Dia telah menghapuskan pemerintahan Khalifah Islam yang dibubarkan secara rasmi pada 3 hari bulan Mac tahun 1924. Dia saja nak jatuhkan nilai-nilai Islam dari kehidupan orang-orang Turki satu ketika dahulu. Dia mempunyai kejahatan yang aku tak boleh nak bayangkan guys. Boleh menjadi geram pun ada. Okey, si Mustafa Kemal ni dia banyak dapat gelaran tau. So salah satunya tadi Atatürk. So dia dapat juga satu gelaran ni, nama gelaran dia Al-Ghazi. Tahu tak apa maksud Al-Ghazi tu? Al-Ghazi tu adalah orang yang memerangi. Allah, apa dia tu? Aku pun tak tahu apa yang dia memerangi tu. Dan beliau dilahirkan pada tahun 1881 di kota Salonika. Okay guys, ini map daripada Google. Aku ingatkan Salonika ni berada di daerah Turki. Rupanya dia berada di daerah Greece, jauh daripada Turki sebenarnya. Tapi tak tahulah macam mana dia boleh berada di Turki kan. Ketika itu zaman Khalifah Uthmaniyah. Lama guys. Okay, kalau diikutkan, dia ni bukan datang daripada golongan bangsawan ke apa ke, sebab bapa dia sendiri adalah seorang pegawai custom. Dan manakala mak dia pula atau ibu dia ada seorang wanita penganut agama yang kuat lah, kira macam ustazah macam tu lah. Dia kan daripada keturunan Yahudi. So nenek dia dulu tinggal dekat Spanyol. So berpindahlah ke Salonika ni. Keturunan dia ni Yahudi yang bernama Yahudi Daunamah. Kira hanya 600 buah keluarga sahaja. Dan katanya telah memeluk Islam pada tahun 1684 Masihi guys. Tetapi masih lagi mengandung agama Yahudi secara senyap-senyap. Bahaya weh orang-orang macam ni.
Ada orang tanya, macam mana hampa tahu? Macam mana dia orang tahu dia ni adalah agama Yahudi? Ada satu buku ni telah tertulis oleh seorang presiden Yahudi sendiri. Okey, presiden Israel lah. Nama dia Yitzhak Zifi. Macam tu nama dia. Pelik pula. Okey, pada zaman kecil lagi, mak dan bapak dia pernah hantar dia ke madrasah tau. Tetapi dia tak suka. Dia memberontak. Dia banyak melawan cikgu-cikgu dia. So dekat situ guys, kita boleh nampak dia jenis macam mana. Mungkin masa zaman tu kita ingat mungkin dia ada seorang yang nakal, tapi kita tak tahu future dia. So sekarang baru kita tahu siapakah dia. Pada umur dia 12 tahun, dia dimasukkan di sekolah tentera guys. So bermulalah titik dia menentang agama. Pada zaman tentera lagi, dia banyak pengaruh kawan-kawan dia untuk tidak percaya tentang agama Islam ni. Dan dia ubah ucapan Assalamualaikum tu kepada Marhaban bikum. Apa maksud tu? Maksud dia selamat datang. Okay, dia tubuhkan organisasi tau. Tak salah aku, dia pernah kalahkan tentera English. Mereka ni guys, dengar orang English pun dia orang tak perfahaman. Kau boleh tahu kan? Banyak. Salah satu boleh tengok yang video klip siapa ni? Lady Gaga. Dia terbalikkan lambang salib tu kan. Pelik kan agama tu. Faham-faham je lah. Tapi ada yang cakap peperangan ni sebabnya dah dirancang oleh orang Inggeris sendiri untuk menaikkan nama dia. Siuk je. Tahu tak apa yang dia buat sampai Allah lanat dekat dia? Okay, jom. Dia memperkenalkan undang-undang baru weh. Undang-undang baru ni hampa sendiri boleh fikir pakai kepala otak hampa sendiri. Wajar ke tak wajar? Okey, dia benarkan orang perempuan mau pakai tudung tetapi kena pakai skirt. Dia benarkan lelaki memakai seluar panjang tetapi syarat kena pakai tali leher dan topi macam orang barat. Dia suruh lelaki dan perempuan boleh menari-nari bersama-sama di khalayak ramai. Dia kata dekat rakyat dia, selagi tidak mengubah cara pemakaian, selagi itulah mereka tidak akan moden. Macam tu pula dia boleh fikir kan. Hanya memakai baju moden, so negara tu boleh jadi moden. Okey, yang paling tak boleh belah, dia menggalakkan orang untuk meminum arak. So korang tahu kan Turki banyak orang-orang Islam. So dia menggalakkan orang Islam untuk meminum arak. Yang ni paling sedih, paling najis semuanya, geram kan. Dia mengarahkan orang Turki untuk mencetak Al-Quran dalam bahasa Turki. Kalau kita fikirkan balik, mungkin dia nak buat translate lah, tetapi bukan. Sebenarnya dia nak orang Turki membaca Al-Quran dalam bahasa Turki guys, dan hafal. Yang tak boleh belah, dia suruh orang Turki azan menggunakan bahasa Turki. Itu tak boleh guys. Okey, dia melantik arkitek-arkitek daripada luar negara untuk mengukir dia punya patung dekat seluruh Turki. Agama Islam dibuat sebagai agama rasmi di Turki. Dia nak hapuskan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha guys. Dia tak bagi orang Islam untuk menunaikan haji. Dan banyak lagi, aku nak cerita pun geram. Yang tak boleh belah, dia suruh orang anggap dia sebagai Tuhan. Seperti orang anggap Fir'aun tu sebagai Tuhan lah. Sedih kan? Kalaulah Mustafa Kemal ni hidup zaman sekarang, aku rasa dia orang yang paling sunyi sekali. Sebab apa? Orang kan cakap hang gila weh. Siapa nak layan orang gila? Oleh itu, dengan kuasa Allah, dia dilaknat kau guys. Allah bagi dia sakit kau. Sampai hampa sendiri pun tak boleh nak rasa kesakitan tu. Subhanallah, minta dijauhkan. Dia mengalami sakit kulit yang teruk sampai gatal-gatal yang boleh melukakan dia punya kulit dia. Lepas tu mengalami pendarahan melalui hidung dia, mengalir tak henti-henti. Okey, untuk mengeluarkan cecair yang berada dalam perut dia tu, doktor terpaksa menggunakan jarum untuk sedut cecair tersebut dalam perut dia. Dengan kesesakan macam ni pun dia masih angkuh lagi guys. Apa yang dia cakap?
Dia kata jangan solatkan dia kalau dia dah mati. Astaghfirullahalazim, subhanallah. Perut dia bengkak, lepas tu kaki dia pun bengkak. Guys, aku nak cerita pun rasa ngeri kan, sebab tak boleh nak bayangkan kesesaan tu yang dia alami. Sebab badan dia masa tu dah mula start berbau busuk. Bau busuk kau-kau. Sampai satu istana pun dia orang tak tahan dia punya bau tu kan. Dia mengalami kepanasan badan yang sangat teruk sehingga dia memanggil pihak bomba untuk menyiram air dekat bumbung. Bukan menyiram kat dia. Kalau menyiram kat dia, dia matilah ke. Bukan mati, dia lagi seksa lah. Sebab lemah. Lepas tu dia panggil pembantu-pembantu ataupun dia punya dayang-dayang dia untuk mengambil beberapa ketulan ais untuk meletak di dalam selimut dia. Tetapi dengan kuasa Allah, benda tu tak jadi. Dia masih lagi panas. Dia menjerit sekuat-kuatnya sehingga satu istana tak boleh tahan dengan jeritan dia. Diorang membawa dia naik atas bot dan biarkan dia di tengah-tengah lautan untuk bagi dia rasa sejuk kembali lah. Namun itu semua tak berlaku. Pada 24 hari bulan September tahun 1938, dia ni telah pingsan selama 48 jam. Mungkin akibat sebab terlalu panas badan dia. Lepas tu dia dah sedap balik, dia dah mula lupa ingatan. Lepas tu dia pingsan kembali selama 38 jam. Kali ni dia terus pergi, berakhir dengan kematian. Nak bagi tahu, ketika beliau meninggal, tiada siapa pun datang untuk semayang dan solat dan mandikan jenazah beliau. Oleh itu, mayat beliau telah diawet selama 9 hari 9 malam. Apa nak awet tu pun sampai mengambil 9 hari 9 malam. Ya Allah, dahsyat. Sampailah satu ketika adik perempuan dia sendiri minta pertolongan daripada ulama-ulama Turki dulu untuk memandikan jenazah beliau. So, kesesaan ini belum berakhir guys. Apabila upacara untuk memakamkan beliau, aku tak tahu macam mana, tetapi Allah tidak menerima dia untuk ditanam. Allah ada bagi azab lagi semasa diorang membuat proses pengebumian dia tu. Ketika masa diorang nak mengkebumikan dia, so mayat tu aku tak tahu situasi dia, tapi Allah tidak terima dia untuk ditanam. So usaha pengebumian tu gagal. Mereka pun dah buntu, maka mayat beliau diawet semula dan disimpankan di dalam museum. Selama 15 tahun sehingga tak salah aku kira 10 hari bulan November tahun 1953, dia orang cuba lagi sekali untuk tanam tetapi tetap gagal guys. Last sekali mayat dia ditanam di atas satu bangunan, di dalam bangunan ni tapi berada di atas bukit. So guys, korang boleh tengok. Nanti aku akan showkan satu video ni dekat YouTube. Okay guys, inilah makam Atatürk tu. Dan orang-orang cakap bila dia berada di sana berbau. Dan boleh tengok kan makam dia bukan di dalam tanah, malah di atas. Kita sebagai yang ada Yang Maha Esa, kita tunduklah pada dia, kita doalah pada dia supaya kita dijauhkan daripada benda yang tak diingini guys. So guys, jangan lupa like, comment, subscribe, tekan butang loceng. Jumpa lagi di next video.